Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam Reka Bentuk dan Teknologi RBT tahun 5 dalam unit 2 aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan, dan hari ini kita akan masuk subtopik kepentingan tenaga boleh baharu. Okey. Dan ianya video ini disediakan oleh saya, Cikgu Syafiq, yang sekarang mengajar di SK Kampung Mak Lagam di Kemaman, Terengganu. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Kita perlu menghargai sumber semula jadi seperti air, geoterma. Geoterma ni haba lah daripada dalam perut bumi, ombak dan sebagainya. Sumber tersebut dapat digunakan untuk menjanakan tenaga boleh baharu. Okey, macam tenaga boleh baharu ni kita telah belajar dalam topik sebelum ini, iaitu tenaga yang sentiasa ada, macam ombak, angin, dia sentiasa ada. Dan dia pun tidak perlu digali, macam petroleum, arang batu, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui itu dia perlu digali. Ini dia sentiasa ada. Kita boleh memanfaatkan kejadian semula jadi yang Tuhan kurniakan. Apa kepentingan yang pertama untuk tenaga boleh baharu ni? Yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, cuba tengok gambar ini. Ini adalah proses cari gali petroleum. Sebagaimana kita tahu, petroleum dia dicari gali dalam tanah. Okey. Kalau tengok dekat sini, petroleum ini digali dan dia akan disedut. Dan lama kelamaan dia akan habis, dan kita perlu mencari tempat baru untuk mencari sumber petroleum baru. Samalah gas asli yang biasanya ada sekali dengan petroleum, arang batu. Lama-lama dia akan habis. Jadi pentingnya tenaga boleh baharu ni, dia nak kurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu ini. Seterusnya, memberikan tenaga yang lebih bersih. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Bahan api fosil ni bahan api yang dalam tanah seperti petroleum, gas asli dan sebagainya. Okey? Memberikan tenaga yang lebih bersih. Kenapa? Kerana dia tidak membebaskan asap. Kalau petroleum, gas asli, dia dibakar. Tenaga dia untuk ditukarkan kepada elektrik, dia akan dibakar dan dia akan menghasilkan asap yang mana akan mencemarkan alam sekitar dan mendatangkan pelbagai keburukan pada bumi. Cuba tengok dalam gambar ini. Ini tenaga solar. Dia menyerap tenaga matahari. Ini pula tenaga angin. Dia akan memutarkan kincir angin ini. Dan di belakang ni ada turbine, ada dynamo yang akan menghasilkan elektrik apabila dia berputar. Nampak je kecil sebab kita gambar ni jauh, tapi kalau kita tengok besar-besar sangat, depan-depan sangat besar turbine ini. Okey, dia lebih bersih. Seterusnya, yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Nanti kita akan bercerita apa itu kesan rumah hijau. Penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Dia berkait dengan yang sebelum ini. Okey, cuba tengok. Kalau deforestation, pembakaran terbuka hutan, gas CFC, asap daripada minyak petrol, okey, dan juga asap daripada kilang-kilang, dia akan menghasilkan gas rumah hijau. Apa itu gas rumah hijau? Okey, bagaimana anda tahu bumi menerima cahaya matahari, dia akan masuk ke dalam atmosfera dan bumi ni dia akan memantulkan balik haba. Permukaan bumi ni dia akan mantulkan balik haba ni keluar daripada atmosfera. Jadi bumi kita tak panas sangat. Tapi gas-gas yang dihasilkan oleh minyak petroleum,
asap kilang dan sebagainya ni, dia akan menghasilkan gas, kumpulan gas yang dinamakan gas rumah hijau. Macam-macam lah, CO2, CO, gas karbon dioksida, karbon monoksida, apa semua. Gas O3 yang gas O3 itu ozon. Gas yang akan menipiskan lapisan ozon. Gas itu akan menghasilkan satu lapisan di mana dia akan memerangkap haba tu daripada keluar. Tengok sini. Sebahagian sahaja haba yang masuk ke bumi yang dikeluarkan. Yang selebihnya tu dia akan pantul balik haba tu ke bumi. Jadi bumi kita ni akan lebih panas. Dan kesannya cuaca kita ni akan lebih tidak menentu. Hujan yang berterusan, banjir, kilat dan sebagainya. Dan yang keempat, menjanakan peluang pekerjaan. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu. Contohnya, jurutera solar dan jurutera elektrik. Okey. Kalau kita tahu, benda-benda ni semua dia memerlukan tenaga kerja untuk dijayakan. Jadi, dia akan memberikan peluang pekerjaan kepada kita dan akan menjana ekonomi. Okey, setakat itu saja. Thank you for watching. Thanks. Kalau ada kelemahan, saya minta maaf. Anda boleh komen untuk apa-apa penambahbaikan atau untuk bertanya soalan pun boleh. Sekian. Terima kasih.